Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berita Al Hijrah 4 Ogos bersama saya Fazida Mustafa. Berikut tajuk utama malam ini. Isu pemerdagangan manusia, 73 penjawat awam disiasat. Juga jambatan Kampung Teluk Sanau dekat Baling runtuh. tiga penjawat awam ditahan untuk siasatan bagi kesalahan berkaitan pemerdagangan manusia sejak tahun 2020 sehingga kini. Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Hamzah Zainuddin berkata jumlah itu direkod PDRM dan Jabatan Imigresen dengan sebahagian besar kes berkenaan sudah disiasat dan mendapat hukuman. Baru-baru ini telah pun menjelaskan bahawa daripada statistik PDRM, Polis Diraja Malaysia, seramai 33 orang penjawat awam telah disiasat bagi kesalahan-kesalahan yang mempunyai unsur pemerdagangan orang tahun 2020 hingga kini. Daripada jumlah tersebut, 13 orang telah dituduh di mahkamah, 16 telah pun dibebaskan dan baki 4 masih lagi dalam siasatan. Itu siasatan yang dibuat oleh PDRM. Begitu juga statistik yang kita dapat daripada Jabatan Imigresen Malaysia. 40 orang pegawai telah disiasat bagi kesalahan yang berkaitan yang saya sebutkan tadi. Daripada jumlah tersebut, 6 orang telah pun dikenakan tindakan di bawah Akta SPRM, 5 di bawah siasatan JIM, 27 dikenakan tindakan tata tertib seperti tindakan tahan, gantung dan buang kerja, dan 2 orang telah pun meletakkan jawatan. Tindakan itu jelas Datuk Seri Hamzah membuktikan pihaknya memberi tumpuan sepenuhnya berkaitan kes berkenaan sekiranya menerima aduan. Dalam usaha memerangi jenayah pemerdagangan orang di Malaysia, kerajaan telah menguatkuasakan Undang-Undang Akta Anti Penyeludupan Migran ATIPSOM pada 2008 dan pada Mac tahun ini Akta Terbabit telah dipindah dengan beberapa penambahbaikan termasuk memperuntukkan kesalahan yang lebih berat membabitkan penjawat awam bagi menangani jenayah itu dengan lebih berkesan. Tegasnya jenayah pemerdagangan manusia memberikan kesan buruk kepada mangsa. Beliau berkata demikian pada sidang media selepas melancarkan majlis sambutan Hari Anti Pemerdagangan Orang Sedunia tahun 2022 di Rumah Perlindungan Wanita di Ibu Negara. Turut hadir Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat Datuk Seri Rina Harun. Sementara itu, dalam usaha terbaru kerajaan dalam menangani jenayah pemerdagangan manusia, Malaysia akan menghantar laporan lengkap beserta video dokumentari berkaitan tindakan berkenaan kepada Jabatan Negara Amerika Syarikat. Daripada beberapa tahun yang sudah, berbelas tahun sudah, kita hanya berikan laporan. Kali ini saya mahukan supaya video-video di mana kita menangkap operasi yang kita lakukan, bila buat tangkapan, mangsa-mangsa tersebut apabila kita letakkan di pusat-pusat seperti ini, akan kita jadikannya satu dokumentari bahawa ini adalah tugas yang telah pun kita lakukan. Jadi tahun ini dokumentarinya. Berapa ramai orang yang dah kita tangkap, berapa ramai orang yang telah pun kita memberikan kebebasan. Semua itu kita lakukan adalah untuk memaklumkan kepada dunia kita tidak mengambil ini sebagai sesuatu yang mudah, ringan begitu saja. Tambah Datuk Seri Hamzah, usaha itu bagi menaikkan kedudukan Malaysia pada tahap 2 dalam isu menangani pemerdagangan manusia berbanding 3 yang dicapai ketika ini. Berdasarkan laporan pemerdagangan manusia TIP pada tahun 2022 yang dikeluarkan Jabatan Negara Amerika Syarikat mengenai jenayah itu, Malaysia dilaporkan kekal berada pada tahap 3 atau Tier 3 berkaitan usaha memerangi kegiatan terbabit. Tahap 1 merujuk kepada pematuhan sepenuhnya, tahap 2 bagi usaha yang signifikan untuk mematuhi Akta Perlindungan Mangsa Pemerdagangan Orang TVPA, dan tahap 3 adalah negara yang tidak mematuhi standard minimum TVPA. Dalam perkembangan berlainan, Datuk Seri Hamzah berkata 2 anggota trafik yang mengiringi individu dipercayai anak lelaki kepada ahli parlimen menggunakan motosikal rasmi Polis Diraja Malaysia PDRM 3 bulan lalu dikenakan tindakan tata tertib.
Jelas Datuk Seri Hamzah tindakan itu diambil di bawah Peraturan 36 Peraturan Pegawai Awam Kelakuan dan Tata Tertib 1993. Beliau berkata demikian dalam jawapan bertulis kepada Dewan Rakyat bagi menjawab soalan PH Bukit Mertajam Sim Chi Kiong. Mei lalu, Polis Pulau Pinang membuka kertas siasatan tata tertib ke atas 2 anggota trafik berhubung kejadian itu di Jalan Bukit Gambir, Georgetown. PDRM juga sudah menjalankan siasatan terperinci selepas rakaman video berdurasi 20 saat itu tular di media sosial sejak 7 Mei lalu. Polis juga memaklumkan kes itu disiasat mengikut Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia AKM 1998 kerana membabitkan kesalahan menggunakan media sosial. Lebih 90 penduduk di kampung Teluk Sanau dekat Baling terpaksa menggunakan jalan alternatif selepas jambatan yang digunakan runtuh. Kerosakan jambatan tersebut semakin serius selepas banjir yang melanda kampung itu pada 2 hari lalu sehingga merobohkan struktur konkrit yang sedang dibina. Menurut penduduk, jambatan itu sebenarnya telah mengalami kerosakan dalam banjir Januari lalu. Namun banjir yang berlaku baru-baru ini datang bersama batang kayu dan sampah sarap telah merobohkan hampir keseluruhan tiang konkrit yang baru dibina. Ketiadaan jambatan berkenaan menyukarkan mereka melakukan aktiviti harian seperti menghantar anak ke sekolah dan untuk membawa pulang hasil kebun. Nangkuk barang semua susah lah kan. Kalau bukan kena pakai tanggung dah, nak kendaraan buruk dah. Lebih kurang setengah kilo pun ternyata. Macam mana? Itu segera lagi baik lah kan. Tu ada utuh lagi teruk. Ya. Kira berapa persen dah siap tu? Ingat buat orang 10 tu tak ni. Tiba-tiba dia runtuh tu. Utuh. Ayak deras ke semalam macam mana? Ayak laju. Dia punya ni laju hanyut habis buang kayu-kayu buang hanyut. Sementara itu, menurut seorang lagi penduduk, Muhammad Nazrin Shah Kamal Arifin, bah terbaru ini turut merobohkan separuh struktur kandang lembunya. Bagaimanapun, dia yang lebih 5 tahun mengusahakan penternakan dan jualan lembu bersyukur kerana ketika kejadian jam 6.30 petang itu, lembu-lembunya belum masuk kandang dan masih berada di kawasan Ragut. Anggar aku lagi kau tengok lah kan, kau tengok dalam keadaan lah ni, lebih kurang nak baik pulih balik pun dalam 30 adalah 30 ribu adalah dalam tangan tu. Kalau nak repair tu kan. Sebab ada yang barang yang hilang pun ada, yang dihanyutkan pun ada. Katanya ketiadaan jambatan di kampung itu turut menyukarkannya untuk melakukan kerja mengangkut lembu ke dalam lori kerana dia terpaksa menggunakan jalan yang jauh. Justru penduduk berharap pihak yang berkenaan segera membina semula jambatan sepanjang 12 meter itu untuk memudahkan mereka melakukan aktiviti harian. Dalam banjir kilat pada Selasa lalu, 4 buah kampung terjejas selepas air Sungai Baling melimpah memasuki rumah penduduk. Polis berjaya menumpaskan satu sindiket penipuan tawaran kerja di Cyberjaya membabitkan kerugian RM843,996. Ia susulan penahanan 5 suspek termasuk seorang warga negara asing 2 hari lalu. Memetik laporan utusan online dalam serbuan di sebuah apartmen, suspek yang berusia antara 17 hingga 32 tahun itu ditahan bersama beberapa peralatan elektronik termasuk 5 buah komputer riba dan 5 buah telefon pintar. Ketua Polis Daerah Sepang, Assistant Commissioner Wan Kamarul Azran Wan Yusof berkata, sindiket dipercayai bergerak aktif sejak beberapa bulan lalu dan menyasarkan pelajar lepasan universiti. Siasatan awal mendapati sindiket menawarkan peluang pekerjaan sebagai jurujual produk secara dalam talian dengan tawaran gaji lumayan serta komisen 10% bagi setiap transaksi jualan. Mangsa kemudian akan ditugaskan untuk mencari pelanggan dengan menawarkan produk yang wujud, manakala transaksi bayaran pula menggunakan akaun keldai atau mule account. Sindiket itu terbongkar apabila mangsa mendakwa tidak dibayar komisen. Selepas 3 kali transaksi jualan, malah pelanggan juga mendakwa tidak menerima produk berkenaan. Kesemua suspek diremon selama 3 hari bermula semalam bagi membantu siasatan. Kes disiasat mengikut Seksyen 420 Kanun Keseksaan. Selepas ini, Expo Maha kembali. Alhamdulillah bertemu kembali.
Kongres Kesatuan Pekerja-Pekerja di dalam Perkhidmatan Awam QPEX mendesak kerajaan campur tangan dalam isu membabitkan seorang penjawat awam berpangkat ketua pengarah yang didakwa menengking dan mengeluarkan kata-kata kesat terhadap seorang pegawai Jabatan Imigresen. Kejadian berlaku di lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur KLIA pagi semalam. Kami akan membuat siasatan sendiri dan mengambil pandangan-pandangan daripada gabungan-gabungan kami termasuk daripada Kesatuan Imigresen. Apakah perkara yang berlaku di sana? Saya yakin dan percaya di sana juga ada CCTV. Saya rasa pihak kerajaan tidak ada masalah untuk melihat di manakah pihak yang benar ataupun di manakah kepincangan tersebut berlaku. Bagi kami di QPEX, apabila dianya berlaku kepada Ketua Perkhidmatan Awam itu sendiri, dia adalah sesuatu yang amat mendukacitakan. Jelas beliau sebagai seorang pegawai tertinggi kerajaan hendaklah menunjukkan contoh dan teladan yang baik kepada pegawai bawahan mereka. QPEX berharap agar Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob atau Ketua Setiausaha Negara KSN Tan Sri Muhammad Zulki Ali dapat mengambil tindakan segera. Datuk Adenan berkata demikian selepas Majlis Perhimpunan Penjawat Awam Negeri Sembilan dan taklimat isu semasa QPEX di Kompleks Pentadbiran Pejabat Daerah dan Tanah Port Dickson Negeri Sembilan pagi tadi. Semalam media melaporkan Kesatuan Perkhidmatan Imigresen Semenanjung Malaysia KPISM terkilan dan kecewa dengan tingkah laku individu terbabit yang didakwa memarahi pegawai imigresen ekoran tiada pegawainya ditempatkan di kaunter bilik orang kenamaan VIP KLIA. Pameran Pertanian, Hortikultur dan Agropelancongan Malaysia MAHA 2022 kembali meriah selepas tidak dapat diadakan pada 2020 ekoran COVID-19. MAHA dilihat dapat membantu pemain industri untuk kembali stabil selepas terkesan teruk akibat pandemik. Wartawan Abdul Rahman Kunyu yang ke pameran itu untuk hari pertama ada butirannya. Menurut peniaga, mereka meluahkan rasa syukur kerana masih berpeluang untuk mengembangkan perniagaan selepas terkesan akibat pandemik COVID-19. Bagi mereka, expo sebegini wajar dijalankan selalu dan dilakukan di seluruh negeri agar pengusaha industri kecil sederhana IKS berkesempatan melebarkan sayap perniagaan mereka. Alhamdulillah, sambutan hari ini sungguh pun hari pertama kami di MAHA hujan sangat lebat dan Alhamdulillah setelah berhentinya hujan ramai pengunjung telah singgah ke booth kami. Usaha seperti kami dia adalah memberi pendapatan juga kepada isi rumah yang mana kami memang mencari ejen dan ejen-ejen inilah yang meraih pendapatan untuk dah 4 tahun kita tak bersiaran di sini. Dah 4 tahun MAHA tak operasi di sini kan. Nampak gayanya orang dah merindukan MAHA ni kan. Okey. Kau rasa tahun ni akan lebih meriah daripada tahun-tahun yang sudah. Sebab apa? Produk kami pun yang bawa dah separuh dah habis. Alhamdulillah. Sementara itu, pengunjung yang ditemui berkata mereka merindui Expo MAHA yang dinanti setiap 2 tahun itu. Tahun ni nampak dia lebih tersusun, lebih proper lah. Dia susun ikut macam by concept. So itu yang nampak. Macam sebelum ni nampak macam terlalu pack kan. Tapi tak tahulah sebab hari ni first day orang pun dah orang dah ramai. So kita nak tengok sampai habis ni mesti lagi ramai kan. Kat sini memang selalu dapat barang-barang apa yang kita cari lah. Dan harga dia lebih murah daripada yang kat luar yang biasa kita jumpa. So MAHA ni sangat praktikal lah untuk orang cari-cari barang-barang produk Muslim dan daripada produk industri kecil sederhana. Objektif utama MAHA adalah untuk mempromosikan sektor agro makanan dan industri asas tani dengan mengetengahkan kepelbagaian produk, penggunaan teknologi terkini serta pelbagai inisiatif yang diambil oleh agensi-agensi kerajaan dan swasta bagi memajukan sektor pertanian. Sebanyak 1,500 pameran dan gerai jualan dengan keluasan tapak seluas 125 hektar mampu menampung kehadiran pengunjung sehingga 100,000 orang sehari dengan penglibatan pemain industri dan usahawan tempatan. MAHA 2022 diadakan bermula hari ini hingga 14 Ogos. Seawal 10 pagi, orang ramai telah pun memenuhi Maib Serdang ini bagi menghadiri Expo MAHA 2022 yang telah pun dihentikan selama 4 tahun. Dan pada tahun ini, pelbagai pembaharuan dan keunikan dibawakan di Expo MAHA ini dengan bertemakan sekuriti makanan untuk masa depan. Laporan Abdul Rahman Kunyu untuk Berita Al-Hijrah.
108 pelajar Sekolah Menengah Kebangsaan SMK Pendidikan Khas Cacat Penglihatan Setapak berpeluang menjadi penonton filem pecah panggung Mat Kilau Kebangkitan Pahlawan. Menerusi usaha Yayasan Makfirah, kesemua pelajar istimewa berkenaan merasai pengalaman menonton wayang di Pawagam. Kesemua pelajar berkenaan menonton filem itu di Pawagam di TGV Wang Sewak, Kuala Lumpur semalam. Menurut Ketua Pegawai Operasi Yayasan Maghfirah Syuib Noruddin, tujuan pihaknya bekerjasama dengan SMK itu bagi menyuntik semangat patriotisme dalam kalangan pelajar biarpun mereka alami cacat penglihatan. Tujuan utama kita melalui program ini ialah untuk membumikan kefahaman sejarah melalui filem Mat Kilau kepada adik-adik OKU kita yang ada masalah penglihatan, sebab mereka juga berhak untuk mengetahui sejarah kita. Dan yang kedua, menyuntik semangat perjuangan cintakan tanah air kepada agama, bangsa dan negara untuk mereka memahami bahawa setiap mereka, walaupun mereka mungkin ada kekurangan di sisi orang biasa, tapi sebenarnya mereka ada kelebihan dan mereka ada peranan mereka untuk sama-sama memastikan negara kita ini terus berdaulat. Dan yang ketiga, golongan AKU terutamanya mereka yang mempunyai masalah penglihatan berhak untuk mendapat peluang kemudahan yang sama dan hidup bersama dengan masyarakat di luar sana. Program seperti ini diharap dapat memberi kesedaran kepada masyarakat bahawa golongan OKU juga adalah sama seperti orang lain. Manakala bagi Pengetua SMK Pendidikan Khas Cacat Penglihatan Setapak Zaidah Mahadi bersyukur kerana pelajarnya diberi peluang untuk ikut serta menonton filem terbabit. Sebenarnya apa yang telah kami buat daripada awal ialah kami dah beri background tentang Mat Kilau itu apa itu perjuangan tentang Mat Kilau menentang British, dan kami telah bagi background knowledge lah. In fact, dalam tingkatan 1, 2, 3 tu memang ada belajar dalam sejarah. So benda ni memang sangat kata orang sangat in time lah dengan hari kebangsaan dan sebagainya. Dan walaupun kita kata budak ni tak nampak, tapi sebenarnya mereka terang hati dan mereka suka bila menonton di sekolah pun. 40 pelajar OKU merupakan cacat penglihatan sepenuhnya, manakala 68 lagi daripada kategori separa tidak nampak. Saya rasa first time banyak dah filem saya tengok kat wayang. Tak boleh tengok saya. Maksudnya pengalaman sepanjang saya pergi wayang ni, kira first time filem yang saya rasa macam wow, perasaan dia sampai. Filem Mat Kilau ni dia bertemakan sejarah lalu, jadi dia memberi meningkatkan semangat patriotisme dalam diri. Turut hadir pada program ini Wakil Kementerian Pelajaran iaitu Ketua Penolong Pengarah Bahagian Pendidikan Khas Ahmad Suhaimi Muhammad Isa. Terperangkap di Laut Atlantik 16 jam. Kadar tambang feri ke Langkawi akan meningkat berkuat kuasa esok. Konsortium Ferry Line Ventures Sdn Bhd, gabungan daripada 7 syarikat feri penumpang terbesar di negara ini, mengumumkan kenaikan itu melibatkan laluan Langkawi ke Kuala Perlis dan Kuala Kedah. Pengurus Sumber Manusia dan Operasi konsortium itu, Kapten Dr. Baharin Baharom berkata, kadar tambang baharu bagi laluan Langkawi Kuala Perlis dan Kuala Perlis Langkawi meningkat sebanyak RM3, iaitu masing-masing akan berharga RM21 dan RM16 bagi dewasa dan kanak-kanak. Manakala tambang baharu bagi dewasa bukan negara pula ialah RM27, iaitu meningkat sebanyak RM9. Tambang kanak-kanak bukan warga negara pula naik kepada RM19.50 berbanding RM13 kadar tambang asal. Harga bagi laluan Langkawi Kuala Kedah dan Kuala Kedah Langkawi pula adalah RM26.50 bagi golongan dewasa warga negara berbanding RM23 sebelum ini, manakala RM20.50 bagi kanak-kanak warga negara, iaitu meningkat sebanyak RM3.50. Tambang baru bagi dewasa bukan warga negara pula adalah RM34.50 berbanding RM23 sebelum ini, manakala tambang kanak-kanak bukan warga negara pula ialah RM25.50, iaitu meningkat sebanyak RM8.50 daripada kadar tambang asal. Bagaimanapun beliau berkata, kadar tambang bagi dewasa kanak-kanak, orang kurang upaya OKU dan warga emas berusia 60 tahun ke atas yang merupakan penduduk pulau itu kekal bagi kedua-dua laluan feri berkenaan.
Terperangkap di Laut Atlantik 16 jam. Seorang lelaki Perancis terpaksa bertahan selama 16 jam di tengah lautan Atlantik selepas botnya terbalik. Bagaimanapun lelaki 62 tahun itu terselamat selepas pengawal pantai Sepanyol berjaya menyelamatkannya. Bot berkenaan yang berukuran panjang 12 meter ditemui terbalik di tengah Laut Atlantik sekitar jam 8.23 malam waktu tempatan 3 hari lalu. Namun pengawal pantai Sepanyol terpaksa menangguhkan operasi menyelamat ekoran keadaan air laut yang bergelora. Namun pengawal tersebut sempat memasangkan belon apung pada kapal mangsa supaya tidak tenggelam. Keesokan harinya, 2 pengawal pantai terbabit berenang di bawah bot untuk membantu mangsa yang juga pelayar itu keluar. Keadaan mangsa yang memakai sut getah menyukarkan operasi mengeluarkan mangsa daripada bot. Bagaimanapun, lelaki itu selamat dan dibawa ke hospital untuk pemeriksaan kesihatan. Sementara itu, di Mexico, 13 pelombong dilaporkan masih terperangkap dalam runtuhan lombong arang batu di Coahuila, utara negara itu. Menurut pihak berkuasa, 3 pelombong berjaya diselamatkan. Runtuhan itu berkemungkinan disebabkan banjir yang melanda Bandar Sabinas di wilayah Coahuila. Dalam pada itu, lebih 90 anggota keselamatan tempatan dikerahkan untuk operasi mencari dan menyelamat bagi mengesan mangsa terperangkap. Operasi akan dihentikan sehingga kesemua mangsa ditemukan. Lagi kes tembakan di Amerika Syarikat, seorang maut dan 3 lagi cedera dalam kejadian tembakan di Los Angeles, California. Pegawai peronda menerima aduan mengenai insiden di Panorama City itu, namun sebaik tiba di lokasi, ramai mangsa sudah ditembak. Seorang mangsa maut di tempat kejadian dan 3 lagi mangsa dikejarkan ke hospital berdekatan dan dilaporkan dalam keadaan stabil. Tiada maklumat mengenai suspek buat masa ini. Polis tidak dapat mengesahkan punca kejadian dan siasatan masih dijalankan. Pegawai polis sedang memburu seorang suspek yang melarikan diri dari tempat kejadian dengan menaiki sebuah kereta berwarna gelap dan memakai baju putih berseluar pendek gelap. Dan berikut berita antarabangsa pilihan. Seorang ahli bina badan, Valder Segato, meninggal dunia pada ulang tahun kelahirannya yang ke-55 di Ribeirão Preto, Brazil baru-baru ini. Segato dipercayai maut selepas menyuntik dirinya dengan sejenis minyak berbahaya. Meskipun pernah diberi amaran oleh doktor mengenai komplikasi buruk kesan tabiat buruknya itu, dia enggan berhenti dek terlalu obses dan dahagakan perhatian. Segato telah mengumpul 1.6 juta pengikut di TikTok dan mempunyai ramai pengikut di Instagram yang dikenali sebagai Valder Sintal. Sejumlah besar obor-obor kelihatan di sepanjang pantai di negara haram Israel disebabkan air laut menjadi semakin panas. Kejadian itu ibarat amaran bahaya mengenai ketidakseimbangan ekologi berikutan perubahan iklim. Situasi itu menyebabkan orang ramai menghindari daripada mandi di kawasan perairan. Malah dilaporkan telah menyebabkan sektor pelancongan kerugian lebih 10 juta dolar Amerika Syarikat, iaitu kira-kira 44.55 juta setahun. Seekor kura-kura seberat 50 kg yang berada di tengah landasan kereta api menjadi punca perkhidmatan 3 kereta api di bandar Cambridge, England tergendala. Bagaimanapun, pegawai kereta api berkata kura-kura gergasi Afrika bernama Slide itu hanya mengalami kecederaan ringan selepas bergerak ke landasan dan dilanggar kereta api berhampiran stesen Harling Road di Cambridge. Sekian berita Al-Hijrah. Sebelum berpisah, saksikan detik-detik pengalihan penghadang di sekeliling Kaabah selepas 2 tahun diletakkan akibat COVID-19. Pengalihan itu juga sempena permulaan musim baharu ibadah umrah.